Dalam 100 hari ini, Kabinet baru harus memberikan tumpuan kepada cara tangani pandemik dan kesihatan awam, antara lain meningkatkan ujian saringan COVID-19 secara bersasar di kawasan yang merekodkan angka tinggi sehingga ujian positif menunjukkan kurang daripada 5%. Begitu juga peruntukan dana untuk kesihatan mental dan infrastruktur yang pada ketika ini 26 juta ringgit perlu dipertingkatkan. Ini antara polisi yang digariskan Penyelidikan Sosial dan Ekonomi SERI kepada kepimpinan baru Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kita nak bercakap mengenai perkara ini terus saja bersama pakar ekonomi polisi dan pengurusan kesihatan Profesor Datuk Dr. Syed Mohamed Al-Junid Syed Junid. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, Menteri Kesihatan yang digalas oleh Khairy Jamaluddin, adakah Prof melihat beliau mampu bertindak dengan lebih baik pada kali ini dalam berhadapan dengan krisis kesihatan kita? Saya rasa beliau mempunyai pengalaman yang luas terutama sekali dalam melaksanakan program vaksinasi sehingga kita mencapai tahap yang dibanggakan sekarang, dan saya yakin beliau dapat memberikan perkhidmatan yang baik dalam sektor kesihatan yang amat diperlukan pada waktu sekarang ini. Ya Prof, kita nak bercakap mengenai tindakan dan pelaksanaan ketika ini dan bercakap mengenai juga salah satu perkara penting adalah yang disuarakan oleh SERI adalah mengenai ujian saringan COVID-19. Selain dari mahukan ada peningkatan, ramai juga rakyat di luar sana mahu harganya dikurangkan lagi kerana dalam bila-bila masa ujian berkala dilihat akan jadi keperluan kepada negara. Pandangan Prof. Ya, memang ujian untuk melakukan saringan kepada COVID-19 adalah penting sekali, dan kita harus mencari cara yang terbaik untuk memberikan subsidi terutama sekali bagi ujian kendiri yang dapat dilakukan oleh ahli masyarakat. Dengan cara melakukan deteksi lebih banyak kes, maka kita dapat merancang bagaimana hendak melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif. Ini akan memberikan peluang kepada kita untuk memastikan segala tindakan yang akan kita lakukan, tindakan pencegahan ini dapat dirancang dengan terperinci berdasarkan kepada kes-kes yang dilakukan deteksi. Kerana kebanyakan daripada kes ini akan berada dalam kategori 1 dan kategori 2 di mana mungkin kebanyakan tidak mempunyai simptom pun, dan tapi mereka ini boleh ditular kepada ahli masyarakat yang lain. Jadi penting kita mencari kaedah supaya apabila dilakukan ujian-ujian tersebut, ujian tadi mestilah mempunyai perancangan terperinci bagaimana kita nak menangani masalah ini. Prof, kalau kita lihat pola jangkitan dalam negara ketika ini, selain dari penularan di kalangan warga Malaysia, jangkitan di kalangan warga asing juga tinggi. Mungkin pandangan dan juga cadangan Prof, apa tindakan pantas oleh kementerian yang wajar dilakukan ketika ini? Ya, kita tak dapat nafikan bahawa negara kita menghadapi masalah besar disebabkan oleh warga asing yang kebanyakannya besar kemungkinan mereka ini tidak mempunyai dokumen yang sah. Dan mereka juga tidak mahu mendedahkan identiti mereka. Ini merupakan cabaran yang paling sukar untuk kita hadapi apabila kita mempunyai sempadan negara yang begitu mudah dimasuki oleh pendatang-pendatang tanpa izin ini. Jadi saya rasa apa yang penting adalah prioriti, keutamaan adalah memberikan perhatian kepada kesihatan. Jadi golongan ataupun ahli pendatang-pendatang yang masuk tidak mempunyai dokumentasi ini harus kita kesan, dan prioriti harus dilakukan untuk memberikan vaksin kepada mereka dan juga memastikan bahawa mereka ini dilakukan tindakan susul untuk dari aspek kesihatan. Dan janganlah mengambil tindakan undang-undang pada masa sekarang, kerana kalau kita mengambil tindakan undang kerana masalah immigration, mereka akan terus lari dan ini akan menjadi masalah besar kepada masyarakat kita. Baik, Prof, antara isu utama dalam negara kita adalah kesihatan mental dan SERI sendiri berpendapat bahawa peruntukan dana kesihatan mental ini perlu dipertingkatkan. Tapi kita bukan hanya nak lihat daripada segi jumlahnya, tetapi bagaimana keberkesanan pelaksanaannya itu. Pandangan Prof, mungkin cadangan daripada Prof sendiri. Ya. Apa yang kita lihat adalah kesihatan mental merupakan aspek penting dalam menangani COVID-19. Sebelum dari COVID ini sendiri, dianggarkan bahawa 14% daripada penduduk dunia sudah pun mempunyai masalah mental. Dan apabila kita menghadapi masalah COVID-19 dengan ada faktor-faktor seperti social isolation ataupun pengasingan secara sosial,
hilang pekerjaan, kemudian bagi mereka yang dalam proses pembelajaran mereka mengalami gangguan dalam pembelajaran, kemudian mereka juga ada di kalangan kita yang mempunyai masalah ketakutan terhadap penyakit ini dan tidak dapat kita elakkan juga berlaku keganasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan begitu juga mereka yang kehilangan ahli keluarga yang meninggal disebabkan oleh COVID-19 ini. Semua ini memberikan stres yang besar kepada sistem kesihatan. Sebelum daripada sebelum daripada pandemik ini dikatakan 75% daripada masalah kesihatan mental ini belum pun dapat ditangani. Dan apabila kita menghadapi masalah COVID-19 ini, keadaan ataupun prevalent disebabkan oleh kesihatan mental ini begitu tinggi sekali. WHO menganggarkan ada negara yang hampir 54% daripada penduduknya menghadapi masalah kesihatan mental disebabkan oleh pandemik ini sendiri. Jadi peruntukan 24 juta yang diberikan kepada program ini adalah amat kecil sekali. Kerana apa yang harus kita lakukan adalah Kementerian Kesihatan harus merancang dengan terperinci bagaimana memastikan bahawa mereka yang memerlukan rawatan dan juga perkhidmatan kesihatan mental mendapat akses yang baik kepada sistem kesihatan. Jadi cadangan ataupun kaedah yang paling baik adalah untuk memperkasakan kesihatan primer supaya klinik-klinik kesihatan dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan mental. Sekurang-kurangnya penduduk dapat menghubungi klinik kesihatan itu untuk mendapatkan kaunseling apabila menghadapi masalah yang berkaitan dengan kesihatan mental. Ini perlu kita lakukan pada masa yang sama juga kerjasama dengan ahli masyarakat, NGO dan sebagainya harus ditingkatkan kerana Kementerian Kesihatan mungkin tidak mempunyai kaki tangan yang mencukupi dan juga tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi. Jadi bantuan daripada NGOs yang boleh memberikan perkhidmatan yang berkesan juga harus kita tingkatkan dan kerjasama di antara NGOs dan juga dengan Kementerian Kesihatan harus kita perkemaskan. Ini bukan masalah kecil kerana ini akan berlanjutan pada satu tempoh yang panjang sehinggalah kita dapat mengawal pandemik ini dengan berkesan. Ya. Prof, bercakap mengenai 100 hari ini pastinya tumpuan akan diberikan kepada Kementerian Kesihatan sendiri kerana kita berdepan dengan krisis yang paling besar iaitu krisis kesihatan, krisis COVID-19. Tetapi Perdana Menteri baru-baru ini mengumumkan 2 agensi yang diberi tugas untuk mengendali dan menguruskan pemberian vaksin COVID-19 negara kini diletakkan di bawah Kementerian Kesihatan. Manakala mesti tumpukan kepada kajian dan pembangunan vaksin. Pandangan Prof mengenai hal berkenaan, adakah KKM mampu melakukan di saat lonjakan kes ketika ini, Prof? Ya, saya yakin bahawa Kementerian Kesihatan mempunyai kemampuan kerana program imunisasi ini merupakan satu daripada core business Kementerian Kesihatan dan lebih mudah bagi Kementerian Kesihatan untuk melakukan kerana mereka mempunyai pengalaman dan juga kaki tangan yang saya rasa mencukupi untuk mengendalikan program ini. Tetapi sokongan daripada ahli masyarakat dan juga koordinasi dengan kementerian lain perlu dipertingkatkan kerana untuk mendapatkan proses atau mendapatkan vaksin ini, mereka ahli-ahli masyarakat harus diberikan pendidikan yang baik dan juga harus juga sistem pengangkutan yang sesuai disediakan untuk mereka sampai ke klinik-klinik kesihatan dan juga di pusat-pusat kesihatan. Yang penting sekarang adalah kita harus pergi menyediakan perkhidmatan ini di luar daripada pusat pemberian vaksin. Kalau boleh, paling elok sekali adalah kita harus melibatkan semua elemen dalam sistem kesihatan termasuklah doktor-doktor swasta yang memang sudah lama memberikan perkhidmatan. Kita mempunyai hampir 3,000 orang doktor-doktor swasta dan klinik-klinik swasta di negara kita dan mereka ini harus dilibatkan dengan aktif supaya ahli masyarakat mendapat vaksin di situ. Ini akan mengurangkan pengelompokan daripada ahli masyarakat di pusat-pusat pemberian vaksin yang sering dikritik sebagai salah satu daripada penyebab kepada lonjakan daripada kes ini. Jadi secara keseluruhan saya rasa Kementerian Kesihatan mampu mengendalikan program ini dan program ini mungkin dapat dijalankan dengan lebih baik dengan adanya pengalaman yang luas yang Kementerian Kesihatan sudah ada sebelum daripada pandemik ini dilakukan. Dan Malaysia merupakan sebuah negara yang telah mencapai tahap yang baik dalam National Immunization Program yang mana ini merupakan satu daripada elemen penting yang memberikan kekuatan kepada Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan program ini. Baik, terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid atas masa yang diluangkan itu tadi pakar ekonomi, polisi dan pengurusan kesihatan